MC ya? Enggak, tak ada. Ingat jadi MC ni. Astaghfirullahalazim. Subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh barakah ini, di bulan yang penuh barakah. Kita berada di nisfu Rajab, pertengahan bulan Rajab. Bulan cantik, mengambang, penuh elok. Dan takdirnya, maka hari ini majlis ini dapat dilaksanakan. Alhamdulillah, pada pengajian kita halaqah fitness kolbu. Halaqah fitness kolbu. Bunyi model fitness kolbu, tapi terjemahannya itu besar. Yang mana dalam hidup ini, perbincangan yang takkan habis-habis adalah berkenaan dengan qalb, yakni jiwa. Yang mana dalam konteks, kalau kita lihat dalam aspek fizikal, jasmani, yang ada padanya itu satu perkara yang menjadi dambaan manusia ini mempunyai fizikal yang kuat. Semua orang nak ada fizikal yang kuat. Namun dia ada adat dia. Dia ada time frame dia. Satu tahap dia akan menurun. Apatah lagi kalau yang pernah kena penyakit, sakit saraf, sendilah, anginlah, macam-macam. Jadi performance dia akan berkurang, tenaga akan menurun, faktor usia, macam-macam faktor yang menyebabkan jasad kita akan lemah. Itu dimaafkan ya mas ya. Itu dimaafkan. Maafi muskilah, tak ada masalah. Dan jangan dibimbangkan dalam keadaan badan yang sakit. Malah kata Nabi SAW, barang siapa yang diuji dengan kesakitan jasmani, sakit sana sakit sini,
Kan? Kafarah dosa. Kafarah dosa. Tak ada masalah. Cuma kita tak boleh menikmati sangatlah hidup ni yang perlukan jasad. Nak ke sana ke sini, nak berjalan. Seorang sahabat kita yang jemaah lelaki, di antara yang mula-mula jumpa saya bila saya datang Melaka sebelum PKP, dia cari saya naik motor. Waktu tu saya naik motor adik daripada motor yang bawa ni lah. Ni 1250, adik dia 1000 cc lah. Dia bawa motor 100 cc lah. Boleh bertembung jumpa saya dengan 1000 cc tu. Jumpa dekat Dul Said, makam masjid. Tapi takdirnya ni cerita lama, 5 tahun lebih. Tamam ustaz tak dapat jumpa, lutut boleh operation. Bayangkan. Tak semua yang kata boleh jumpa tu jumpa. Apatah lagi yang tahu akan fadilat penting. Jadi kita dipertemukan hari ini. Jadi jasad sakit, maka banyaklah kekangan. Perjalanan kita akan banyak sekatan. Semalam saya kuliah di Kepung Maghrib, Isyak. Jemaah seorang tu kata, ustaz, saya tu berulang daripada Kuala Kansar, Kuala ulangan, pada Perlis, Shah Alam, Perlis, balik hari, umur 30 tahun. Sekarang Allah 4 kali berhenti tidur. Sekarang pergi 4 kali berhenti tidur. Letih, umur 50. Tapi itulah, bila sebut letih badan ni, dia tak kira usia. Kalau datang kepenatan tu, tak kira dah. Begitu juga saya. Allah takdir, kalau Allah tak bagi kekuatan, tak sampai. Saya pun pernah sakit. Nak drive bawa motor tu bukan kederat manusia. Tapi apa nak sampaikan, kekuatan jasmani memang idaman semua orang. Kalau sihat tu cakap di mana? Just please say the name, kata. Cakap kat mana? Memujul lalu melintang sapu makan kan. Itu kalau badan yang sihat, tak ada sekatan. Tapi itulah adat dunia ni, yang sihat akan bertemu sakit. Nabi pun kata sihat sebelum sakit. Kalau sampai masa sakit, nikmati saja kesakitan itu, kerana kita dah puas lama sihat dah. Kalau Allah bagi sihat, nikmati kesihatan itu sebelum sakit. Kalau sampai sakit, nikmati sakit itu, kerana kita telah puas sihat. Jadi semua orang nak kuat, sihat tubuh badan, jasmani. Dan juga menjadi kelebihan bagi mukmin yang kuat. Kata Nabi SAW, Allah suka mukmin yang kuat. Dan kalau kerja tu dipanggil itqan, yakni bersungguh-sungguh. Umat Islam itu tidak digambarkan dengan bermalas-malasan. Malah doanya Nabi ajar tu mesti kita faham maksud dia apa. Lemah dan malas, tak ada dalam konsep kamus. Orang Islam, orang beriman tak ada lemah dan malas. Kalau sakit tak apa, sakit bukan sebab dia malas. Tapi kalau dia tak ada apa-apa sakit, tiba dia malas, jadi lemah. Jadi memang kita nakkan satu jasad yang kuat. Namun jemaah sekalian, ada satu perkara yang tidak boleh dimaafkan. Tak ada kompromi, yakni hati yang lemah. Hati ini dia tak kira usia, dia tak ada period, dia tak ada time frame, dia tak ada faktor-faktor yang menyebabkan dah lama-lama ni. Tahulah ustaz, dah tua-tua ni ustaz, cepat nak terasa. Tahulah lemah hati ni. Tak ada macam itu. Orang perempuan ni ustaz, hati Allah, orang perempuan ustaz. Tahulah kan kita orang perempuan. Dia kata gitu. Halus hati kita ni, senipis kulit bawang, selembut sutera, katanya. Macam-macam lah takrifan dia. Bagaimana dengan Sumayyah? Disula anak di depan-depan, hidup-hidup, seorang-seorang, sehingga anak kalau takdirkan bercakap, "Ma, don't be sad, see you in Jannah."
Tak boleh, Ustaz, saya tak kuat. Anak saya, Ustaz. Saya tak kuat, Ustaz. Anak saya. Tu semayang. Tak ada datang fitness kolbu pun. Tak ada datang jumpa tok guru pun. Dia hamba. Dia tak ada peluang. Dia ada peluang mengucap. Itu pun silent. Keep silent. Satu masa tuan dia tahu. Kau keluar balik. Kau tak keluar, kau bunuh semua keluarga kau. Betul dibunuhnya. Disula seorang demi seorang, mas kan. Mana tahan. Kita tengok anak demam pun melupa dah. Kita tengok anak sakit, susah hati saya. Anak saya sakit, susah hati saya. Bukanlah nak kata apa. Tapi pengajian ni, mas sekalian, memang pengajian yang betul-betul membangkitkan balik realiti sebenar hidup ni. Yang mana kemungkinan kita ni dah lama sangat dimabukkan dengan dunia. Akhirnya hati kita cepat terasa lemah, cepat tercuit, nampak macam hebat, kuat, tapi kena hot button ni menjongkit, terangkat, keluar saka-baka, habis. Di mana amalan selama ni? Kata dah lama sangat hidup kat dunia ni, patut dia lah yang paling matang sekali. Rupanya lama hidup tu paling macam budak-budak perangai. Tak mahu cakap ni fitness kolbu memang macam itu. Halakah siapa suruh letak fitness kolbu? Mana yang baru minta maaf. Tapi nampak gaya kita tak ada masa dah dunia kiamat. Antara tajuk yang tekankan dalam masa yang ada ni, saya tengok tulis pukul 12. So kita ada 45 minit ni. Betul kan? 11 sama pukul 12 kan? Bukan? Ikut saya lah, saya tak tahu apa. Saya tulis pukul 10. Tulis pukul 10 sampai pukul tak tahu kan? 10-12 tahun ya, kalau 2 jam dia lemau ya. Makanlah dulu. Sejam Allah tadi sejam. Ini pun 40 minit. Majlis mula pukul 10. Sebenarnya bukan pukul 10. Dari awal niat datang tu dah start dah. Yang penting pahala mas sekalian. Kan? Jadi dalam masa yang ada ni, saya tekankan cabaran kehidupan pasca akhir zaman. Yang mana cabaran yang besar tu adalah keluarga. Yang akan dicabar hidup akhir zaman ni kekeluargaan. Kita tak payah pergi pada tajuk yang lain kerana tajuknya akan disentuh atau dipegang oleh iblis. Itu keluarga sampai kiamat. Lagi akhir zaman, lagi besar cabaran keluarga. Sebab dia akan runtuhkan keluarga. Dia akan runtuhkan dari mana? Dia akan buat jiwa lemah. Kalau jasad kuat, maka tak ada masalah. Makan apa pun boleh, betul? No issue kan? Sejuk tak kisah, panas tak kisah. Tapi kalau berpenyakit, semua tak boleh. Sejuk sikit, demam. Panas sikit, pening, migraine. Makan lebih sikit, angin. Tegang orat, tegang, habis semua badan, tak boleh. Jadi, terhalang. Begitulah bila hati sakit. Orang jadi serba salah dengan kita. Aku tak boleh lah cara dia ni. Sebab dia sensitif sangat. Jadi orang cerewet. Orang susah nak uruskan kita. Bila kita tak ada tu lega. Wah, dia dah balik. Oh Allah, lega betul ya. Kalau dia ada ni. Ya Allah. Sedangkan Nabi SAW adalah insan yang tidak cerewet. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika bersama dengan Nabi yang menjaga Nabi SAW, bagi itu Nabi tak nak komplain. Sebab tu benda yang unpredictable memang. Wa makaru makar Allah wallahu khairul makirin. Merancang Allah merancang, perancangan Allah terbaik. Dan bila hati yang kuat ni, antara kelebihan orang punya hati yang kuat, pertama, dia mampu menghadapi segala bentuk cabaran, apatah lagi cabaran yang semakin menebal di akhir zaman. Paling lama, paling hidup ni jemaah sekalian, ingat, dia akan membuat kita jadi makin cerewet. Hidup kita ni akan makin cerewet. Jadi saya guna bahasa mudah. Sebab apa cerewet ni? Ataupun makin sensitif. Saya ni sebahkan dengan teknologi kehidupan ni, barang ni semua dah makin teknologi. Bila makin teknologi, dia makin sensitif sebenarnya.
Dia makin sensitif. Nampak macam memudahkan banyak benda, tetapi dia ada perkara yang sensitif. Panel rosak habis semua. Dulu ada keypad kan, handphone kan. Sekarang kalau rosak tu nak call macam mana? Tak ada. Dia rosak sikit, rosak semua lah. Dia sensitif. Kereta makin mahal, makin banyak dia punya command dia, makin sensitif. Jadi begitulah hidup kita ni. Ya, ini sensitiviti kita itu akan semakin terancam di akhir zaman. Apatah lagi dengan ujian-ujian yang melanda nanti, yang semakin menebal, menyebabkan hati kita akan menjadi sangat sensitif. Sebab itu zaman sekarang zaman yang penuh dengan permainan emosi. Zaman yang orang tak segan silu untuk meluahkan perasaan. Zaman yang tak segan silu orang kalau nak bergaduh depan ni, dia lantak, hang lah, aku nak gaduh, aku gaduh. Zaman tak ada segan silu anak marah mak, tak ada segan silu suami isteri bergaduh, sampai jiran dengar sampai sumur. Tak segan silu orang bila berlaku keburukan apa-apa orang duk rekod. Ni zaman-zaman yang sensitif sebenarnya. Itu nama sensitif. Zaman orang banyak bergaduh zaman ni lah. Zaman orang tak puas hati dengan orang ni, tak puas hati dengan orang ni. Zaman sensitif. Dalam bahasa mudah, zaman cepat koyak panggil. Isteri koyak dengan suami, suami koyak dengan isteri. Bukti koyak tak koyak ni, saya guna bahasa pasar lah sikit ya. Kan ke nak guna bahasa zaman 80-an. Kena ubah, ada dah orang buat. Dah konten 80-an. Letih yang dengar. Bukti ada masalah konflik, krisis ni. Kita boleh tengok bagaimana isu rumah tangga sebagai contoh. Ada berlaku black market. Black market. Isteri orang, suami orang bertukar-tukar. Ya Rab, saya sebut pun tak larat. Yang baru-baru ni kena tangkap tu kan. Jadi dia dah dihadapkan pertuduhan lah. Itu krisis lah tu, sensitif. Bila sensitif ni, dia takkan membentuk suatu suasana yang harmoni. Tak ada. Ada tapi dia tidak boleh menikmati. Dia sensitif kan. Macam badan dah sensitif. Nak minum air pun tak boleh ni naik. Air apa ni? Teh. Teh susu. Angin. Dia tak boleh. Contoh. Tapi saya alhamdulillah, saya sensitif kat pantang lah. Pantang dalam pantang-pantang jumpa tu, Allah pernah buat saya berpantang lama. Bila saya tengok makanan ni, teringat dulu tak pernah makan. Tak boleh, apa-apa pun tak boleh masuk. Kurus 15 kilo. Senang lah nak, kadang-kadang nak kurus lah, tak payah makan. Kurus tak lagi kan. Jadi sensitif ni akan berlaku. Ni kita lihat, tengok sekeliling ni memang akan berlaku. Kita berhadapan dengan satu masyarakat, satu zaman, satu suasana yang kita ni berhadapan dengan keadaan orang yang akan sensitif. Jangan sentuh anak aku, habis. Jangan sentuh, habis. Isu-isu yang akan menyebabkan kita jadi, akhirnya bila sensitif ni akan timbullah satu keadaan yang dipanggil nafsi-nafsi. Walhal kita ni ad-dinun nasihah. Kita ni saling nasihat-menasihati. Sahabat yang baik tu dia boleh tegur sahabat dia tau. Ni aku nak cakap sikit. Ini bila sensitif ni, bila berlaku sensitif, keburukan tak ditegur tapi disebarkan. Macam mana nak tegur tak boleh? Jadi bila sensitif ni dia sebar lah. Patutnya kalau dia nampak keburukan saudara dia, keburukan kawan dia, tuntutan agama bila nampak keburukan, tegur. Dah, khalas, tutup. Tapi sekarang lagi disebarkan lagi ada, lagi nak dibongkar lagi ada.
Kita nama orang tak sensitif, tapi itu nama sensitif. Dia koyak tu, dia koyak. Dia tak kuat. Orang yang kuat, dia boleh simpan aib. Hati tak kuat, dia tak boleh. Aku sebenarnya, aku boleh simpan seorang lah. Tapi aku cerita kat kau je. Kau jangan cerita kat orang lain. Janji. Ya, A cerita kat B, B jumpa C, aku cerita kat kau, jangan cerita kat orang lain. B ke C, C ke D pula. C ke D pula aku cerita kat kau, jangan cerita kat orang lain. Dalam circle. Kau tahu lah, semua tahu dah. Jemaah semua tahu. Dia tak kuat. Bila tak kuat, dia sensitif. Sensitif ni cepat nak luahkan dia cepat. Tadi sempat saya borak dengan jemaah ni waktu subuh ni. Lambat sikit tu, habis lambat. Subuh habis pukul 8. Borak makan-makan lagi. Antara perkara yang dibincangkan adalah, saya bincang cakap apa? Seorang anak mendoakan. Apa ciri anak yang solehah? Ada? Mendoakan kedua ibu apa? Tadi perbincangan adalah keluarga. Ustaz, soalan dia macam mana tahap keluarga yang mencapai tahap yang sebenar, maksudnya yang sempurna. Saya kata keluarga yang tidak lagi ada konflik, yang tak ada pertentangan, yang ada adalah penerimaan, yang ada adalah penghargaan, yang ada adalah penghormatan. Dia hormat, respect dan hargai. Hormati dan hargai. Dua ni saya kata. Lalu termasuklah dalam perbincangan saya kata apa? Kadang-kadang nak bincang rumah tangga suami isteri ni, kena bincang sebagai mak dengan anak. Sebab antara kat dunia ni yang dua tempat ada perkataan taat. Dua tempat dia dalam maslahah muamalah manusia ni. Dua tempat saja yang ada perkataan taat, iaitu anak dengan mak ayah taat, isteri dengan suami taat. Dua tempat, yang lain tak. Adapun pemimpin lah, ati Allah wa ati Rasul wa quli amri minkum. Pemimpin ni cerita dalam masyarakat. Baik, bila begitu kita buat persamaan. Kalau anak taat dengan mak, maka isteri taat dengan suami. Maka perkataan taat ni diguna serentak, sama lah. Okay. Berbalik dengan doa tadi, adakah di situ ada tuntutan untuk menegur, melihat, mengkaji, meneliti kesalahan mak ayah seorang anak? Adakah dituntut begitu? Tapi kebanyakannya mengkaji salah mak ayah. Dan pula kalau dah kahwin, nantu tukar komen. Mak awak tu kan, siap. Tahu tak mak awak tu macam mana kat saya? Awak tahu tak? Anak pun sebab salah. Ya ke? Mula buat pilihan. Anak pula komen, mak dia pula sendiri. Mak ni mak tahu tak orang dah kahwin dah sekarang ni? Orang bukan macam dulu tak? Orang dah ada keluarga. Dia sinetron orang keluar lah. Ni banyak berlaku ni. Boleh carilah skrip-skripnya kat luar sana tu, banyak. Ini bukan nak mengata, tapi realiti yang terjadi di depan mata. Tapi sepatutnya seorang anak, tuntutan dalam kita faham doakan keampunan, betul? Tugas seorang anak itu kalau lihat salah mak ayah dia, doakan keampunan untuk mak dia. Khalas. Terima kesalahan mak ayah dia, doakan keampunan on behalf. Bukan kata mak ni sampai bila mak nak taubat ni. Mak anak pun mak tahu tak, kubur kata mari, rumah kata pergi. Mak ni sampai bila nak panggil macam ni? Mak tak malu ke dengan anak-anak saya? Amboi. Wahai anak, kata, tugas kamu tu doakan keampunan kesalahan mak kamu. Nampak tak? Nampak mak ayah buat salah, jangan dikomennya. Angkat tangan, ya Allah, ampunkanlah dosa mak ayahku. Betul tidak? Bapa anak boleh buat macam ni. Bapa ramai anak boleh buat macam ni. Sebab tu anak yang soleh-solehah tak ramai. Lebihnya komplain mak ayah.
Komplain pula taat ni dalam hati dah. Derhaka ni, satu sisi kita nampak mak menangis, anak jatuh derhaka kan. Sebab apa mak menangis? Kena tanya dulu. Kalau anak tu baik, mak menangis seorang-seorang lah. Faham tak? Anak tu dah elok dah, tapi mak ni sikit menangis. Menangis seorang-seorang lah mak. Tapi kalau mak menangis kerana perangai anak yang suka membantah, suka melawan, siap. Dan dalam hati anak tu mak, Allah tahu, wala taqul lahum uff. Dia macam ni. Suruh balik pula. Tahu orang ni. Yang mak suruh balik tu lah. Aduh, macam tak ada hari lain nak suruh balik. Derhaka terus nak. Siap. Abang pilih. Dia ni isteri tadi bahasa pula. Abang nak saya ke mak ke? Ingat saya dengan abang sampai mati lah. Awak dengan saya sampai mati. Masalah kalau saya kawan lagi, awak tinggalkan saya. Mak tak tinggalkan saya. Kalau saya perangai buruk, awak tinggalkan saya. Mak tak tinggalkan saya. Tak baloi jaga awak ni, belum tentu setia pun. Kena pula lelaki ni tu. Cakap apa? Ini jangan ikut skrip ni. Ni sikit-sikit tak betul semua ni. Ini saya contohkan saja. Kalau ada pula salin, kata Ustaz Farid. Jangan nakalkan kata saya pula. Contoh. Hati tu macam itu. Kalau mak marah anak, tak ada masalah sebenarnya. Mak kan, nak pula yang mak-mak ni, dia mak satu, mak-mak satu kan. Jadi kalau mak marah, tapi kalau anak terima, ya mak, ya okey. Tak jatuh dah ke. Tapi yang jatuh tu ke mak tu elok tu, tak marah pun mak tu. Tapi tu macam ni nak bunyi atau dah hati. Okey, itu anak kan. Kita tukar isteri dengan suami. Ada beza tak sebenarnya? Sama. Kau tengok buruk suami buat apa? Sebarkan. Contoh. Ni contoh semua ni. Ini suami ni perkara yang buruk ini. Sampai bila abang nak berubah? Sebab tu isteri yang baik, bertudung labuh, lituk elok, dapat suami berseluar pendek, tak finah perempuan tu. Malah orang puji laki tu, untung kau dapat isteri baik macam tu. Cuba kalau kita lah kan, elok macam janggut kopiah ni, datang usrah fitnah kolbu. Kau tengok siapa berskirt keluar tu? Tak maaf Ustaz, itu isteri saya kan. Jemaah lain tu, berskirt datang. Rambut biru, merah, kuning, rambut daerah Malaysia. Kamu ni orang guna gila. Masing-masing jemaah pandang macam itu. Tapi cuba kalau macam ni, datang suami kau suami dik, sabar kamu ya. Ya Allah, syurga untuk kamu. Siap bisik-bisik. Tangan syurga lah untuk kamu. Ya Allah, seluruh dia bunyi. Habis jumpa lelaki lagi, buta ke apa? Dasar lelaki kuat nafsu. Habis semua kena. Padahal kawan tu baru nak berubah kan. Tak dan lagi. Nampak fitnah. Jadi makna kata, isteri yang mendoakan keampunan untuk suaminya. Kalau isteri yang kuat, anak yang kuat, dia takkan jadikan isu masalah mak ayah. Masalah sekarang ni, masalah mak ayah jadi isu pada anak-anak sekarang. Anak-anak yang berkeluarga, anak-anak yang tak kahwin lagi, dia masalah dengan kawan dia pula. Mak ni kacau lain betul lah. Orang sekarang zaman nawadis lah mak. Mak nak tanya gimana. Orang dah besar lah mak. Nak ajak dia kan. Tak payah nak tanya. Kalau yang dah berkahwin pula, orang ada keluarga lah mak. Mak ni kan, dia mula nak marah. Jangan buat pasal.
Kalau tak ada hati yang kuat, maka takkan wujudlah keharmonian. Dan iblis suka suasana yang begini, yang hati yang lemah. Tak boleh simpan kelemahan orang. Tu kata hati lemah. Tak boleh tutup, tak boleh doakan keampunan buat pasangan dia. Yang boleh doa, ya Allah, gantikanlah pasangan yang lain. Itu boleh. Itu ada kekuatan dia. Gantikanlah yang lebih baik, ya Allah. Pakailah doa untuk mak ayah, tak doa macam itu kan. Besar lagi tugas orang lelaki. Laki kalau diuji mak dia itu, dia tak ada doa gantilah mak baru. Kalau suruh ayah kahwin lagi tak apa lah kan. Tapi kalau isteri, agak-agak tengok suami ni, dia boleh filekan perceraian. Agak-agak tak boleh nak move forward, cerai. Kalau lelaki tak boleh. Nah, jadi masuk kata hati yang kuat itu. Nah, hati yang kuat itu adalah mampu melihat sesuatu keadaan yang bertentang dengan dirinya, sehingga dia mampu membina sebuah keadaan yang lebih membawa kepada kesejahteraan. Salam. Ini yang kita nak bentuk. Tengok salah, tengok silap, yang nak diadakan adalah keampunan. Ya Allah, Allah maghfir lahu, ya Allah. Isteri yang baik yang menadah tangan untuk suami, dan dah tentu suami yang baik menadah tangan untuk isteri dan ahli keluarga. Dia saling doa mendoakan, saling memohon keampunan dan kemaafan dari Allah untuk kesilapan setiap manusia. Nah, kalau itu yang berada pada masyarakat, bergaduh tidak? Tak ada. Yang sekarang bergaduh sebab tak kuat hati tu, sensitif. Tengok buruk orang dah mula ngelabah. Alih aku dah duduk dengan ahli neraka ni. Habislah aku dah duduk dengan ahli neraka ni. Macam dia dah confirm surga rasa. Dia tak kuat. Patutnya angkat tangan, tengok kesilapan, kesalahan, kelemahan, jangan menyalahkan, tetapi mohonlah keampunan kerana atas kesalahan. Begitu yang berlaku pada Nabi Adam AS. Ini kronologi dia. Tidak lihat salah pasangan, tidak lihat. Ini kita nak bina hati yang kuat ni adalah menutup kesalahan dengan keampunan. Ini kena bina dalam halaqah itu. Kita kena bina suasana menutup kesalahan. Kalau orang datang bawa kesalahan orang, tutup. Kau dah doakan keampunan on behalf dia tak? Kau datang bawa salah dia ke aku ni untuk apa? Untuk apa? Kita tanya boleh. Kalau kita nak berhadapan, kau tahu tak apa dia? Kau tahu tak? Slow je. Sebenarnya dia dulu buka kan. Aku tahulah sebelum dia sekarang macam ni. Dia buat cerita. Itu pun jawab, tak apalah, dulu jahat sekarang baik. Oh, masalah. Yang masalahnya dulu baik sekarang jahat. Engkau lah. Dulu tak reti dah cerita buruk orang ni. Ni sejak bila mandai cerita buruk orang ni? Biar dia terdiam. Siapa-siapa datang cerita perangai orang ni, kita sebagai mak datang cerita, orang anak ni cerita, ataupun kita nak bercerita, kita ceritalah, bina hati yang kuat. Cerita kita ni nak harmoni rumah tangga, hati kena kuat. Ingat kuat apa? Memang kena kuat, kena hadapi tu, hadapi ni, macam-macam lah cerita pasal kuat tu. Rupanya kuat untuk menyimpan kesilapan dan kelemahan pasangan. Dan lebih kuat apabila kita memohon keampunan untuk dia. Itulah bagi Nabi Muhammad SAW. Sekali memohon keampunan dari Allah untuk umatnya. Sebab tu anak soleh itu diletakkan sebagai mendoakan keampunan. Bermaksud setiap kesalahan yang berlaku di depan matanya sudah pasti disimpan dengan keampunan daripada Yang Maha Esa. Disimpan.
Dia angkat tangan, dia diam, dia doa, dia solat hajat mungkin, malam-malam dia bangun, dia doa. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa si fulan ni, ya Allah, dan dosa aku sekali. Sekali. Jangan sibuk, ya Allah, aku maafkan semua jahat orang. Fikir orang punya jahat kat dia je kan. Kadang tu rasa saya maafkan semua orang. Ampun, bunyi rasanya, hebatnya dia maafkan orang. Macam banyaknya salah orang kat dia kan. Padahal salah orang itu adalah untuk kita memohonkan ampunan Allah. Itulah ciri anak yang soleh dan solehah. Anak yang soleh itu tetap soleh bagi lelaki, tetap menjadi sebagai ibunya, anak soleh. Tapi kalau anak yang solehah, dia kena jadi isteri yang solehah dulu, baru jadi anak yang solehah. Tidak dikira anak yang solehah tiba-tiba dengan suami dia deraka, tak jadi. Begitu juga dengan suami itu. Tiba-tiba suami yang soleh, tapi dengan mak deraka, tak jadi. Dia dapatkan mak dia sebagai title anak yang soleh. Macam mana? Doakan keampunan untuk mak dia. Khalas. Doakan keampunan. Dan jangan pernah terasa hati dengan mak ayah. Mak tegur anak, cucu ke apa ke, cakap kat isteri, ya, mak cakap apa kamu jangan nyampuk, diam. Biarlah mak cakap apa, diam. Tak payahlah, hati kita kena kuat sebab kita ada anak juga. Kita pun nanti akan jadi Tok Wan juga nanti. Datang rumah, biasalah rumah Wan dan nenek dia. Cucu pula jenis yang Tarzan je, pong, pong. Biar nenek dia tegur. Ya, ada rumah mak tu. Jangan kita pula masa campur pula. Datang teri-teri nenek dia yang berkuasa. Apa-apa tanya nenek, tanya Wan, tanya Abi. Ini sensitif, tak nak lah. Mak awak tu kan, mak awak tu kan, muda tak kena, tu tak kena, ni tak kena. Ni realiti lah. Kisahlah macam mana pun keadaan. Jadi kalau ada seorang isteri yang begitu, suami pun faham, bahagialah, relax tadi. Orang cakap apa sayang kita, kuatkan hati, terima. Jangan cepat respon yang tak baik. Itu. Begitu juga suami, isteri. Bila ini terbina, tengok di luar situasi kehidupan keluarga semua kata bila cantik. Masyarakat pun sama. Macam subuh tadilah saya cerita, iblis akan runtuhkan dalam, barulah runtuh yang luar. Dia takkan runtuh yang luar. Kalau luar runtuh memang sekalian, balik dia dapat seorang isteri yang baik, seorang suami yang baik, dia boleh cool downkan balik, dia rejuvenate balik, dia recharge balik. Sabarlah yang, sabarlah bang kan. Allah ada, kita sabar. Lepas tu dia keluar, dia fresh balik. Tapi kalau dia balik dapat isteri yang mula menentang keluarga-keluarga, bagi ceramah kat 10 juta orang, balik-balik kena cebik dengan isteri, langsung tak ada apa-apa ertinya. Sebab tu besar rumah tangga ni. Itu kalau satu rumah tangga, kalau yang bertangga-tangga, ni semua faham cerita ni, semua nampak satu je. Dah satu ni pun dah ya ustaz. Kalau yang bertangga-tangga, Hajah cakap, ustaz, minta datanglah bawa ustaz. Orang nak sangat jumpa. Nak jumpa, datang dengan bawah sempak. Saya, jenis saya macam tu. Saya datang seorang. Saya ada kerja dah saya nak buat. Yang mana nak kenal, datang bawah sempak. Tu. Bukan bertangga saja, bertangga-tangga. Tangga tu pula bukan tangga bergerak sendiri je. Tengok bergerak, sian tangga tu kan. Ada tangga yang roda tu kan, tangga kat terbang tu kan, bergerak sendiri. Rumah ni tak mana-mana pergi. Faham tak ni? Saya bagi kias ni. Nak kahwin ramai sangat, terbiar sana, terbiar sini. Tarik sana, terbuka belakang. Tarik sana, terbuka sini. Lain sekali tak terjangkau. Dan ini jalan sekali.
Kalau saya kata semua tak ikut, tak payah ikut. Kalau semua kata ikut, ikut. Senang. Kalau saya nak kata dah buat ni, buat ni. Kita ada kesepakatan in one order. Senang. Kita is the leader. Kita bagi command. Walaupun mereka tak mana-mana buat macam tak ada, ustaz, lalu tak ada ke? Ya ke tak ada? Dia CCTV je. Try lah kan? 24 jam ada, ramai. Ada mana? Semua buat report. Kita bagi instruction, buat ni, buat ni, buat ni. Abang ada kerja ni. Jagi report. Ramai. Dan semua ni kena sepakat, hati kena kuat. Tak boleh nak seorang sensitif, seorang ini, seorang ngata, tak boleh. Sebab tu bila kita bercakap, kita bukan buat-buat cakap, tapi kita kena bercakap berserta dengan af'al amalinya. Dan jadi itu kerana kita mengikut panduan yang benar. Dan Allah takdirkan begitu. Batu KBC, batu rumah tangga ni, dia bukan isu yang kecil, dia isu besar. Dan Allah takdirkan saya diperjalankan untuk mengendalikan rumah tangga. Dan bukan satu, tapi cari sendiri. Allah alam. Kan? Baik. Maka di sini berbalik pada tadi, kuat. Jadi kita nak hati yang kuat. Hati yang kuat itu dambaan kita untuk hidup tanpa sekatan. Bagaimana nisbah dari jasad kita kuat, sihat, kita boleh all rounder, kita tak ada perlu sensitif apa-apa, kita boleh berada di macam-macam keadaan dan kita tidak terikat dengan apa-apa situasi. Itu hati, badan yang sihat. Begitulah dengan hati yang sihat, hati yang kuat, qalbun salim. Yang mana hati yang tidak mudah terkesan dengan keadaan, perasaan, kebenaran. 3. Hati yang tidak mudah terkesan dengan perasaan, tadi perasaan, keadaan dan kebenaran. Malah hati yang kuat adalah hati yang menundukkan perasaan, hati yang menundukkan kebenaran, hati yang menguasai keadaan. Anak tu bising balik macam mana, hati yang kuat, dia takkan stres dengan keadaan tu. Malah dia boleh kontrol keadaan tu. Dia okey dah, cepat balik, siap, semua bagi arahan. Bagi arahan. Bukan balik-balik, ya Allah, ibu kena kuat. Mulalah jujur air mata. Mak baru kemaskan rumah. Berapa kali mak nak kemaskan rumah, nak arahkan bapak kamu. Mulalah skrip. Punyalah nak bagi tahu cerita, saya nampak je kelakar, tapi itu realiti. Beratus ribu sekarang ni yang view, yang like buku tu berjuta. Rupanya ramai ibu yang punya hati yang lemah. Walaupun tajuknya ibu kena kuat. Ibu yang kuat, dia tak kira orang anak dia tu. Kau balik, kau kemat. Kau tak siap, kau nak pilih. Kau kat atas parit ke, kayu beloti ke, hanger ke, kau pilih. Kan? Macam dah kena, gelak je. Ke kau nak kurung dalam jamban. Cakap. Mak balik, sipah, siap. Dia terus bagi arahan. Bagi instruction. Orang kuat adalah bagi instruction, bukan membebel. Yelah, orang kata nak ramai, itulah. Apa aja semua jemaah sekalian ada anak ramai. Jangan sampai kita ngeluh dengan keadaan anak tu. Tak ada. Dan anak ramai kita pun Allah uji pun anak ramai. Ya. Mau jijik kan ramai. Dia cakap ramai tu sekarang ni pula ada yang tanya, nak tanya minta homeschooling. Allah tak dikasih, saya semua homeschooling. Dan modul tu saya bincang, saya cakap ajar ni. Rumah saya ajar. Semua saja. Dan learn for life. Learn for life. Saya bangunkan modul tu. Tinggal lagi saya tak expose dia lagi. Serentak 5 orang. Ni 7 orang, 8, 9. Mana edaknya? Dulu masa PKP, kita je contribution
Kalau saham kita paling banyak besar saham, power anak hantar sekali. Bila PKP kan on off datang di situ. Bukan kita tak nak hantar, tapi sebab kita pun mengajar, kita pun ada sekolah kan, why not kita develop. Dan saya develop lah modul tu daripada awal. Memang ada cabaran. Nak cabaran mak-mak sekarang, ustaz, tahulah anak saya ni tak boleh mak dia yang mengajar. Faham. Berapa ramai mak-mak yang mak yang mengajar, anak tak dengar. Jangan suka tu. Kadang suka tu. Sama juga dengan suami. Dia pandang suami kan. Saya kalau cakap suami tak, isteri tak mau dengar. Kalaulah suami cakap isteri tak mau dengar, tu hati-hati, something wrong. Kalaulah seorang mak, anak tak boleh makan, cakap tahulah ustaz, saya cakap boleh tak makan dah. Jangan gunakan alasan dia kena cross, kena mak orang lain nak ngajar. Dia tak boleh. Dia kalau anak kita, kita kena ambil tanggungjawab lah. Kenapa anak aku tak dengar cakap aku? Record. Pertama, sebab kita nampak anak tu kita, dan kita harap diri kita. Mak-mak kan. Nak jadi superwoman sangat. Lepas tu stres yang seorang. Saya cakap, hati kena kuatkan hubungan dengan apa? Dengan Allah. Melalui tu, dengan suami. Hubungan dengan suami kena clear, baru boleh selesai dengan anak. Dia tak boleh nak leverage sakit hati ke apa ke, kemudian nak didik. Tak boleh. Sebagai seorang pendidik, dia tak boleh ada Islam masalah hati. Guru, ibu saya dalam proses, insya-Allah mudah-mudahan ni mas sekalian, nak naikkan martabat ibu menjadi guru. Guru, ibu dah satu, dah mulia dah. Guru tu. Dan untuk menjadi seorang guru, dan ibu memang seorang guru. Seorang guru tidak boleh ada istilah tak puas hati. Anak murid tak puas hati, pulang lantak dia lah. Ramai anak murid tak puas hati, lantak dia. Tapi dia lah akan sengsara nanti. Kalau anak tak puas hati, jangan main, dia lah sengsara. Tapi kalau mak tak puas hati, mak sengsara. Sebab kalau mak tak puas hati, dan anak pun nanti dia akan kesan bila anaknya perangai kita pun terkesan. Kan kena lah. Maksud saya, macam mana nak mengajar kalau kita pun tak puas hati? Kita nak mengajar anak kita, tapi kita hati kita tak puas hati. Macam mana? Jadi yang diajar bukan mengajar, membebel. Tak pandai-pandai. Pang bagi. Geram tu. Nyampah. Marah. Semuanya. Ajar. Nampak sepah, kemas. Instruksi saya mudah. Sepah, kemas. Sepah, kemas. Sepah, kemas. Nak cakap berapa kali? Sampai mati cakap macam tu. Sebab Allah ulang banyak kali ayat yang sama. Kadang-kadang mesej tak sampai, sebab kita tak sampaikan mesej itu, kita menyampaikan luahan perasaan kita. Dah lah kat luar segala bala ada kat luar tu, dengan kita mencacah kerja lah apa balik, dengan tak puas hati, kerja tak selesai, tengok anak pula buat perangai. Itu bawa anak, belum bapaknya lagi kan. Jelas sekarang membebel lah. Buat kerja juga, tapi mulut pop mulut ni. Lepas tu dapatlah title, memang perempuan ni memang kuat bebel. Betul tak? Betul tak? Siapa yang dah mengaji, perempuan sebenarnya jadi orang yang diam. Yang bebel patut lelaki. Tanyalah isteri saya, siapa yang banyak bebel? Bukan bebel lah, ni perkataan. Yang banyak cakap, saya. Kita suami kena banyak cakap. Suami kena take in charge. Kalau tak pandai bercakap, pergi masuk kelas bercakap. Belajar. Cakap. Penamdi kata kan. Balik. Bang, kenapa? Abang ni kau ada isteri machine gun keluar. Jadi konten sekarang. Suami terdia kan konten. Kalau mak guru, suami maha guru. Ni tak, suami guru, mak bentara guru, lagi besar. Tak boleh maksudnya. Yang dah ngaji, isteri mak ni akan jadi diam. Bukan diam tu memendam, diam dia bercakap dengan benda yang tepat, terutama dengan anak-anak.
Biasa kalau mak bebel ni memang dia takkan cakap dengan apa-apa. Mak, anak-anak akan nampak bahawa mak dia ni kuat bebel. Lepas tu belajar hakikat kehidupan ni sebab kita dapat ilmu. Bila bercakap tak ada point. Bila anak-anak tengok mak aku sekarang bercakap, bukan bebel lah, memang bercakap. Anak-anak mau dengar. Anak mau dengar. Rupanya anak tak dengar ni sebab bebel. So cakap elok. Ataupun nak marah sekalipun, tak ada masalah. Saya pun marah juga. Tapi marah tu pada benda yang tepat. Sepah, jangan. Ini perangai siapa? Sepah ni. Bergaduh perangai siapa? Saya cakap, saya marah. Jadi maksudnya, kuat hati yang kuat, dia boleh menguasai keadaan. Balik rumah, tengok keadaan macam tu, hati dia kuat. Maka dia boleh konstruk, dia boleh instruk arahan. Kemas, sepasiap, ini, jadi clear. Kalau tak boleh sekali, 2 kali, 2 kali, 3 kali. Hati yang kuat, dia mampu bagi arahan berkali-kali tanpa henti. Itu Nabi SAW. Tak pernah kena hati putus asa. Duk suapkan makanan dekat wanita Yahudi buta kan. Berkali-kali, mesej sampai. Semua. Oh ya Allah, kuatnya hati. Jadi kalau hati ibu yang kuat, suami yang kuat, dia akan bercakap tak berhenti tentang maksud dia nak sampai. Dia tadi silap puas dah cakap, ya Allah payahnya nak cakap dengan anak aku ni, payah cakap dengan isteri ni. Itu hati tak kuat tu. Akhir nanti saya beritahu kenapa tak kuat, macam nak kuatkan. Jadi kita cerita keadaan dan situasi dan kesan-kesan dia. Baik. Jadi hati yang kuat juga hati yang mampu mengatasi perasaan. Dia akan kuasai. Anak dia mengagam, jerit apa, dia mampu. Pertama keadaan tu, kedua perasaan anak itu. Dia tak akan termain dengan perasaan anak-anak. Anak zaman sekarang ni, zaman yang melayan perasaan anak. So tak kuat. Dia tengok anak nangis, tak boleh, tak kuat. Bagi tag cepat. Lega, tag. Handphone. Lega. Tapi nak melayan anak dia menangis tu, rimas, marah dia. Tak kuat. Hati yang kuat ni, kalau anak dia nangis, kita layan perasaan anak tu. Kita akan tundukkan perasaan anak. Kenapa nangis? Dengan hati yang tadi, yang kuat, dia boleh kawal keadaan dan dia boleh tundukkan perasaan. Tapi lagi sekali, perasaan nak menundukkan perasaan anak ataupun keliling kita pasti ditundukkan oleh diri sendiri. Itu perasaan telah ditundukkan terlebih dahulu. Kalau tidak, dia pun sama meluahkan perasaan lah. Anak menangis, tengok-tengok mak dia menangis, kuat lagi. Dan jangan tiru cara barat. Cara barat apa? Duk layan anak tu nangis. Perasan setengah tu, anak nangis, okay, are you finish? You want nangis lagi? Silakan, katanya. Itu dah terikut keadaan. Tadi kan, first tadi kita kuasai keadaan kan. Bila kuasai keadaan, kita takkan terikut keadaan. Kalau anak tu nangis, dia biarkan menangis. Jangan biarkan menangis. Biarkan nangis. Tak boleh. Kena stopkan dia. Dia pun ada perasaan. Memanglah. Tapi perasaan yang ditundukkan. Kau menangis sebab apa? Kalau cakap betul-betul dengan hati yang telah kuat dan ditundukkan perasaan, percayalah anak tu takkan menangis berlarutan. Try tengok. Kadang-kadang kita cakap, diam, jangan nangis. Diam. Panggil nama Khairun Najiha, kenapa nangis? Dia diam. Dia lentuk tu macam tu. Dia nangis lah juga. Setahun dah dia. Baru ni setahun lah. Nampak macam kita straight, tapi itulah dia panggil ketegasan. Sebab ingat peringkat awal kanak-kanak, dia ni macam parenting lah pula kan ni. Tapi penting. Ini ilmu kehidupan. Dia umum sebenarnya.
tapi praktikal kat keluarga. Peringkat awal kanak-kanak sampai besar pun, peringkat awal sebelum balik, kemudian dia balik. Yang pertama, walaupun dia tak ada dosa, kan kita kata lah budak-budak tak ada dosa, biarlah dia. Hati-hati. Memang dia tak ada dosa, tapi dia ada nafsu dalam diri dia. Kalau dari kecil kita tak tegur dia, kalau dia mengamuk, meronta, kita duk tengok, kenapa nak? Nangis je. Konon-konon kan, konon-konon soft sangat lah. Tengok sekali, nafsu dia tu membarah bila dah besar ni. Tak pernah kena marah. Kita nak marah nafsu, kena clear. Tu kena clear. Abi marah, nafsu kamu. Dia clear, dia bukan marah dia. Biar dia tahu kita marah siapa. Macam tu. Dia nafsu tu. Dia pun dia. Kamu ni dah terpengaruh dengan nafsu kamu. Dia pun macam. Dia pun dari kecil, saya sedang melawan nafsu saya. Nampak? Betul. Anak saya gitu lah. Dia tengah marah nafsu ni. Dia kat itu. Kita bukan marah dia. Lepas dia dah settle tu, kita okey. Dia nak cakap apa, minta, kita bagi. Tak masalah. Jadi kita tundukkan perasaan dia. Dengan apa? Dengan ketegasan. Dengan kita bagi arahan. Dia bangun, jangan. Ini berbeza dengan konsep psikologi barat ni. Jangan berguna perkataan jangan. Sudah tuan-tuan. Sedangkan Allah guna perkataan jangan dalam Quran. Wala taqrabu hazihi syaitan. Jangan. Dan nak nangis dia tak boleh guna jangan. Sudah pada mikir ayat. Sebenarnya jangan tu ada maksud yang besar. Lam alif, lam nafi kan. Jangan. Dah. Bagi clearkan. Baik. Hati yang kuat menguasai perasaan, menundukkan perasaan. Dan hati yang kuat itu dia akan menunduk ataupun tadi menundukkan perasaan, menguasai keadaan dan menguasai kebendaan. Menguasai kebendaan. Kebendaan dia akan menguasai. Hati yang kuat ni, hati yang kuat. Apa maksud menguasai kebendaan? Susah. Tak merasa susah, senang tak merasa senang. Kebendaan dan keadaan dia ada persamaan. Ada persamaan. Bermaksud kalau susah, dia tidak dikuasai oleh kesusahan itu. Dia tak akan didik anak dia untuk menangisi kesusahan. Sabarlah nak. Pasal lagu. Bapa akan berusaha nak. Demi masa depan kau nak. Tak payah didik anak-anak keluarga menangisi kesusahan hidup. Kenapa? Sebab Nabi ajar Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu begitu. Di saat Nabi baring, bangun bangkit, berbekas badan Nabi, Sayyidina Umar Khattab menangis. Ialah Nabi kan. Adat memang sahih lah menangis. Tapi Nabi terus stop. Kenapa kau menangis? Ni ayat tu. Sebab tu boleh guna juga. Kan anak kenapa nangis? Sama juga. Dengan siapa? Dengan isteri. Kenapa menangis? Kenapa nangis? Kenapa merajuk? Kenapa? Mesti ada faktor dia. Okay? Jangan tunjukkan mak ayah kita sebagai ayah, sebagai mak. Jangan tunjukkan kita ni susah cari duit. Ini orang tua kata jangan tunjukkan susah lah. Orang tua dah ajar dah. Arwah atuk saya lagi lah. Sakit pun jangan tunjuk. Ni kita dulu kan, sekarang dah tak ada dah. Koyuk. Siapa pakai koyuk ni? Asal sakit koyuk kan. Kalau salah tampal, ini tampal. Kadai. Dia jangan tampal. Arwah atuk kata jangan nak tampal koyuk tu kan. Nampak no sakit. Orang tua dulu kan, dia punya sakit dia menebas. Sakit dia menebas. Kerana hidup bukan menagih simpati. Jangan menagih simpati anak-anak. Nak balik nak. Mak rindu. Ada buat kerja tu tak sini? Ada. Jangan buat. Kenapa jangan buat? Jangan menagih simpati makhluk.
Jadi seorang mak yang berkualiti. Takkan tak boleh Ustaz? Rindu je lah. Doa je. Ubati rindu dengan ketaatan. Kau ada mak kan? Ada. Kau ingat jalan balik tak? Ingat. Kalau tak ingat, mak bagi map, Google Map. Ha? Kau nampak rumah tak? Nampak. Kau rumah kena santau tak kan? Kalau tak kena santau, kau sihat, kau balik. Tapi sebenarnya rindu tu. Baru Allah mak aku ni baru ada privilege. Sama dengan isteri pun. Jadi isteri yang berkualiti. Jangan jadi isteri yang penagih. Jangan ketagihan, jangan menagih. Itu kebenaran tu termasuklah dengan keadaan. Kita beli keadaan itu. Itu yang beli. Itu yang kita tundukkan. Wala tahinu wala tahzanu. Itu kata kunci. Nak kata boleh, mak rindu kamu. Okey, tak kisah. Tapi kalau menagih tu jangan. Kita stand ini tidak meminta pada makhluk. Minta apa? Minta sifat tadi lah. Kalau ada suruh balik, suruh je lah balik. Azan? Ya, balik je lah. Mak ada masak. Okey. Kau tak balik? Tak masak untuk jiran sebelah. Apa? Mak masak untuk jiran sebelah. Dan aku tak nak balik. Maknanya masak untuk jiran sebelah. Anak dia siap tak dapat makan. Mak masak kau tak nak orang lah. Contoh. Jangan pula buat keadaan yang masak, ambil gambar, tak ada siapa nak makan ni. Lonely. Janganlah. Ni usrah kita ada datang sini habis kita. Isi masa dengan pengajian, isi masa dengan amalan, isi masa dengan ketaatan. Biar berisi hidup tu. Berisi tu. Dia tidak keseorangan. Kerana teman dia adalah amalan. Bertemanlah dengan amalan. Itulah teman yang berkekalan. Bukan anak, bukan isteri, bukan suami, bukan benda. Tak ada. Jadi amalan dia menjadi teman. Duduk seorang, tak keseorangan. Kerana apa? Ada amalan. Ada amalan. Baik. Jiwah yang mulakan Allah Ta'ala. Jadi keadaan itu begitu mas. Itu hati yang kuat. Baru betul hati menjadi ibu yang kuat kan? Tak ada, jangan dimainkan kata-kata perasaan. Nanti dalam saya sedang aturkan untuk mengajar lisanul haq nanti. Kita pernah bincangkan masa PKP. Ini pun alhamdulillah kan. Ini PKP fitnah kolbu ni lah. Sekarang jumpa tak lelaki yang mana dah berjumpa tu alhamdulillah kan? Banyak pengajar yang kita dah bincangkan masa PKP sebelum tu. Macam-macam khazanah kata-kata yang telah kita bongkarkan. Antaranya kata-kata dari susah, jangan merasa susah. Senang, jangan merasa senang. Itu kata-kata yang boleh dihuraikan. Begitu panjang maksudnya. Kita menjadi seorang hamba Allah yang berkualiti, yang tidak terkesan dengan keadaan, tidak dibeli dengan perasaan, tidak dijual dengan kebendaan. Bawa ada maruah diri yang berkekalan. Macam lagu Sumayyah tu lah. Jasadmu milik Tuhan, tapi hatimu milik Tuhan. Jasadmu milik Tuhan, tak apa. Dia boleh dera kita, dia boleh buat apa, tapi hatimu milik Tuhan. Yang kita nak bincang ni hati. Kalau milik Allah, Allah tidak menghakkan kita, tak susahkan kita dengan keadaan. Betul tak? Ada nak beribadah Allah susahkan kita ke? Nak jadi solehah, berapa sijil dia perlukan? Tak ada. Senyum je. Nyum je. Itu senang. Nyum je. Masuk surga. Nyum je. Ya. Senyum je. Takkan senyum je. Solat semua tu. Maknanya kalau dia boleh senyum je, dia buatlah kata-kata tu. Dia jaga solat, dia jaga aurat, dia jaga puasa. Mana nyum je. Allah tak minta. Allah tak minta syarat pelik-pelik pun. Manusia yang minta syarat pelik-pelik. Nampak? Kebendaan Allah tak minta. Amalan yang paling besar di sisi Allah, yang menjadi tiang kepada agama, solat. Setiap kali solat ada bayar? Tak ada. Solat tu besar. Wa innaha lakabiratun ila la khashin. Allah tak minta.
Malah dalam amalan dengan harta pun bukan jadi kewajipan kita kena ada duit. Allah tak wajibkan kita ada duit pun. Dia wajib bila datang perkara wajib. Dia ada bersandar. Dia kena bukan kata wajib semua umat Islam kena ada duit. Tak ada. Tak ada. Dengan Allah kita tak sulit pun. Yang mempersulitkan kita adalah selain Allah, ghairillah. Bersyarat abang janji abang buktikan tanda abang sayang dekat saya. Amboi. Yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, sedangkan Allah pun tak minta bukti benda pada kita. Ada? Tak ada. Dengan Allah ni mudah belaka, tapi ramai ambil mudah. Sibuk nak memenuhi kepayahan makhluk yang tak ada benda. Akhirnya hidup dia terikat. Yang terikat apa? Hati merdeka, jiwa dia tak merdeka. Bersyarat. Semua nak bersyarat. Jadi itu jemaah sekalian. Maka kalau kita lihat hubungan dengan Allah itu tidak terikat, maka dengan manusia pun sama, tidak terikat, bebas. Dengan apa tadi? Perasaan, keadaan dan kebenaran. Baik. Jadi jemaah sekalian, kesimpulan faktor yang menyebabkan hati ini lemah adalah dosa. Itu je. Faktor yang menyebabkan hati lemah, dosa. Kelas. Semua perbincangan dosa apa? Itu je. Okey. Dan saya nak bawakan perbincangan dosa yang paling besar. Itu adalah syirik. Kita tanpa sedar, rupanya dosa itu besar dalam hati kita tanpa sedar. Sebab itu kita kena perhatikan hati kita. Lalu datanglah seruan berhati-hati. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Apa syirik yang paling rendah, paling mudah? Itu adalah riya. Ar-riya dipanggil syirik khafi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ar-riya, lawan kepada riya, al-ikhlas. Ikhlas itu macam mana Ustaz? Ikhlas itu merasa puas. Bagaimana nak puas? Jangan buat sebab orang. Kalau buat sebab orang, kesudah nak puas dengan orang. Tu tak kena, ni tak kena. Jadi buat sebab Allah. Kelas. Nak buat baik sebab Allah Maha baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada hamba-hambaku sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Syirik, dosa yang sangat Nabi takutkan berlaku kat umatnya. Inna akhwafu alaikum asyirkul asghar. Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Jadi jangan berubah sebab suami, jangan buat kerja nak dilihat orang, jangan. Kadang-kadang itu masalah tanpa sedar. Kadang-kadang abang tak nampak ke saya ni? Abang tak nampak ke kewujudan saya ni? Dia ada faktor yang mana nak orang tengok dia berubah tu, nak dilihat. Jangan. Kadang tu kan sampai kadang datangkan ujian, kita buat baik tu kan, seorang tak pandang pun. Bukan kata tak pandang, dia fitnah lagi ada. Ustaz, saya dah buat baik, orang fitnah saya balik. Kenapa Ustaz? Pertama, nak tengok kita ni betul-betul ke buat baik. Kan? Yang kedua, nak tengok kita ni boleh tak istiqomah buat baik. Kalau kita berhenti buat baik, apabila berlakunya tentangan, keburukan orang datang memburukkan kita, berhenti, mana kita bukan buat baik sebab Allah. Tapi kalau kita buat baik, biarlah orang kata buruk, orang cuba ambil jalan nak berhentikan kebaikan kita. Suami tak hargai, anak tak appreciate, siapa pun tak perasan. Ingat, Allah tak pernah tidur.
Allah takkan pernah melupakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kebaikanmu tidak akan pernah disia-siakan oleh pemilikmu. Itu yang lebih penting. Jadi bila cukup, Allah tahu, oh puasnya hati. Puas hatilah bila Allah tahu. Dan buatlah nak tunjuk dekat Allah. Mulai hari ini menunjuklah dengan Allah. Tu ayat dia. Menunjuklah dengan Allah. Ya Allah, tengok aku tengah rajin ni, ya Allah. Tapi jangan cakap seseorang orang dengar, kau kata gila pula. Dah gila lah dia tu. Kesian. Cakap nanti, ya Allah dengar. Ya Allah, aku ni buat kerja ni nak kau tengok, ya Allah. Kau tengok aku, ya Allah. Ya Allah, aku datang kuliah ni, tengok aku, ya Allah. Ya Allah, tengok aku, ya Allah. Macam gitu. Suami balik, lah duduk je ke? Ya Rabbi, duduk je. Dia tahu kawan tu bersilat daripada pagi sampai ke petang, baru nak nyandor je. Ya Allah, kau dah tengok aku buat kerja, ya Allah. Ada macam itu. Ada orang tak nampak pun kita buat baik kan. Dah tak nampak buat baik, dia pula ngaku dia buat. Parah lagi. Jadi dosa bila amalan nak diperlihatkan. Suami berubah sebab nak isteri tengok kita berubah, jangan. Anak berubah sebab mak, jangan. Berubah-ubah ni sebab Allah. Allah yang lebih berhak nak tengok kita berubah. Kerana semuanya funded by Allah Ta'ala. Jauh-jauh datang ni sebab siapa? Allah. Ya, ni tak asuk dengan ustaz ni. Aku kalau tak asuk, aku tak datang dah. Orang yang dalam hatinya bila ada macam-macam agenda ni, wallahi jemaah sekalian, perjalanan dia takkan smooth. Banyak tersangkut-sangkut, terhalang-halang, terasa sana, tak puas hati sana. Ada dia isu-isu berbangkit. Allah nak uji kita untuk bagaimana amalan yang kita lakukan ni. Tengok view je. Loh, tak ramai yang tengok. Contoh kan. Tengok. Ramai ke, tak ramai ke, ada keresahan. Kan? Dosa. Dan satu lagi dosa ni yang menjadi punca pada syirik ni, adik-beradik jugalah, cinta dunia. Dia tak akan pernah buat kita rasa hina. Bila orang ni kan, bila nak tunjukkan orang ni, nak tunjuk benda buruk ke? Mesti nak menunjuk. Contoh nanti exam kan, yang anak-anak nak SPM ni kan, ada orang share, alhamdulillah anak saya 8E ada. Saya sekali buat macam itu lah. Alhamdulillah, mengasihi cikgu mengajar anak saya 8E. Contoh yang di share, apa dia? 8E, 10A plus. Alah ustaz, niat dia baik. Ya, tak dia lah niat dia. Ni kita nak cerita, ni cerita tu. Kita tak nak lah tuduh dia. Biasa yang nak tunjuk yang baik. Jadi dunia ni alat untuk buat kita rasa baik. Pakai tadi kan, datang-datang tadi pula, ada pula kameraman ambil tadi. Dah macam hati dah ustaz. Ada aku kisah ni. Bagitahu saya, dunia mana yang bawa rasa hina? Bagitahu saya. Bila kita bawa, kita rasa hina. Boleh? Susah maksudnya. Sebab tu ujian dunia ni bukan kepala. Bawa jenis-jenis tu, menatang tu kan, nama menatang tu kan, focal of attraction. Bawa, ya Allah hina aku, ya Allah hina aku ke? Kita orang buat laju, orang tak nampak. Dia kena buat slow, turun tingkat separuh sikit.
Dunia ni akan buat kita rasa mulia. Nak ada dunia tak masalah. Pakailah tudung harga 40,000 boleh. Tapi jangan hati tak ada tak. At least seorang pun jadilah tanya dalam hati kan. Please. Kalau jemaah sekalian pakai tudung 40,000, duduk sebelah orang pakai tudung RM40, kalau tak rasa apa-apa, bagus. Macam mana nak rasa? Pakailah. Nak tengok. Tak payahlah pakai macam tu. Tak payahlah. Tapi nak tahu kita ni macam mana, kita tengok pula orang pakai. Sama dah tu. Tak payah tunggu kita pakai. Kalau tengok orang pakai, teringin lahai. Yelah, kita ni serumah je. Mula melarat perasaan. Tapi tu harap suami tak boleh harap. Melarat. Jadilah awak ada kejaya, awak boleh wish come true. Sama juga. Sama ada kita pakai ataupun tengok orang pakai. Jadi dunia ini ada satu sifat, dia panggil hubbud dunya, cinta dunia, yang buat kita rasa lebih. Ini semua melemahkan hati. Banyak lagi lah perbahasan dia. Semua saya ambil yang hardcore. Dan cara nak menguatkannya itu saya dah ceritakan tadi. Apabila tadi riya lawannya ikhlas, maka menunjuklah dengan Allah. Itu cara dia lah. Jangan ingat Allah tak tengok kita. Kadang-kadang sikap kita tak. Ini yang kena mengaji tauhid balik ni. Ini yang kita kena duduk dalam pengajian tauhid ni. Sebab nak rasa Allah ada, nak rasa Allah melihat, bagaimana kita berdoa, rasa Allah Maha mendengar. Sebab tu kadang-kadang saya dah doa dah ustaz. Jangan main. Kalau boleh doa yakin Allah Maha mendengar, maka sudah pasti Allah Maha melihat. Yakinlah kita berjalan, Allah lihat kita. Itu panggil ihsan. Semua ni kalau orang tak pandang pun, don't worry, Allah pandang, don't worry. Ustaz tak pandang muak kita, macam kita tak wujud dengan saya buat ni. Contoh kan. Jangan hira orang saya pandang atau tak pandang. Yang penting datang majlis ni Allah pandang. Allah ambil attendance. Malaikat tak ambil attendance siapa yang datang hari ni. Yang dalam live pun contoh. Nampak? Cara dia menunjuk dengan Allah. Allah nak kita memang berharap pada dia. Dan dunia ni pula tadi, bila cinta kan, kita kena terbalikkan cinta tu dengan benci. Wa karahiyatud dunya, benci dunia dengan keadaan benci ni dengan maksud kita tak nak dunia menguasai kita. Kita benci dunia melalaikan. Itu cara. Bukan benci dengan buang, tapi benci dengan sifat buruk dia. Sifat buruk dunia ni. Pontianak, saya pernah jumpa Pontianak. Ada. Saya tak jumpa lah. Orang kata Pontianak ni paku belakang dia jadi cantik. Betul ke? Kok lah kan. Ada siapa dalam ni jumpa Pontianak? Tak ada. Tapi katalah kalau ada, Allah alam lah, tak betul belakang kira ni. Katalah laukana, padahal sekiranya kan ada Pontianak. Kalaulah sekiranya Pontianak tu disebabkan paku belakang tu muka dia cantik, dan kita tahu dia Pontianak, kita suka. Cantik mata jeli, pakai tudung elok, bernikop lagi. Pontianak nikop, insaf. Jeling tengok. Ada orang bawa nak mengenalkan kat kamu. Ni Pontianak ni kan. Ada Pontianak. Cantik macam mana pun. Tobat lahum ni panggil. Sama lah. Tak payah tunggu Pontianak, cuba mengamuk lagi. Tengok depan cermin, ngalah Pontianak. Kita benci perangai yang mengamuk tu. Yang rambut merebang kan, dengan mata merah-merah tu benci. Kita benci tu.
Walaupun dia berubah jadi cantik, tetapi kerana sifat dia itu buruk, kita tak mau. Sama dunia. Dunia ni sifat asal buruk. Dia bertopeng saja. Ataupun Allah yang menghiasi dunia itu. Sebab tu kalau tengok barang cantik, barang elok, motor cantik, sebut Masya Allah. Merelik Ustaz, merah ni hari. Ya Allah, sebaik ada teman semboyan. Ingatkan saya kesorangan ni hari. Risau ni. Merah benar mak jemaah ni hari. Ada jemaah pagi tu pakai. Bukan saya yang milih ni. Ustaz, pilih merah-merah ni. Tak. Buka-buka, kau merah ni. Ya Allah. Pakailah. Kena juga lah. Alhamdulillah. Tengok barang elok, barang cantik, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan Allah berkati kamu dengan nikmat ni. Itu cara dia. Baik, terima kasih. Wallahualam. Itulah sikit sebanyak. Kata nanti kau 12, 12.5 juga. Memang kau dapat mikrofon, itulah ceritanya kan. Tapi tak apalah, rezeki ni takat tu kan. Lagi lama lagi, bagus, duduk tangan syurga. Makbul doa, maksudnya. Jadi sebab makbul doa tu, mari kita tutup dengan munajat umat, insya-Allah. Baik. Kita terus munajat umat. Dan dalam keadaan saya pun sedang bermusafir, dan ada jemaah-jemaah lain. Siapa yang musafir lagi? Entah lagi. Musafir lagi. Mana? Ni Singapura. Ya Allah, Singaporean. Sekali. Lagi ada? Jah lagi. Sekali. Masya-Allah. Ini makbul doa, insya-Allah. Dan kita berada di majlis yang Allah berkati, mudah-mudahan mengasih belajar jadi host kita. Dia panggil usrah. Dan tengoklah, insya-Allah, kalau Allah izinkan berpanjangan, tengok ini sebulan sekali ke. Mudah-mudahan. Kita ada zon selatan, zon utara, zon tengah. Zon tengah pusat kita lah. Dan saya sarankan semua yang ada ni, yang menonton, untuk ikuti sungguh-sungguh pengajian kitab Sepat 20 tu. Yang mana terlambat, tengok balik daripada awal. Ada jemaah kita Puan Nisa, dia buat susun link tu. Tolong tengok balik pada awal, ambil masa balik. Kalau tak boleh talaki on time, buat ulangan. Sebab insya-Allah nanti bila khatam nanti kita akan buat perjumpaan, halaqah multaqah, perjumpaan, dan nak lancar sekali dengan Raf Academy tu yang dah bertahun-tahun bila nak buat multaqah, perjumpaan. Jadi waktu perjumpaan tu nanti kita akan serahkan sekali dengan sijil tamat pengajian Sifat 20 tu daripada Tuan Guru Dr. Niwak Syukri Niwak. Itu kita kena buat kat zon selatan. Dan doakan insya-Allah, mudah-mudahan waktu buat tu nanti pusat pengajian kita teratap warisan roh tu siap dibina sepenuhnya. Kos saya tak banyak, 4 juta. Doakan Mas Lian. Plan semua dah ada yang saya kongsikan, tinggal tunggu Allah bagi duit. Doakan, ni harapan saya lah, jemaah, ni harapan ajak saya, agar dapat memberikan prasarana yang terbaik, yang maksimum untuk berikan kemuliaan pada agama. Kita ni kalau ada peluang buat all out Mas sekalian. Cara jawab dunia kan, kalau kita pakai dunia kan, bawa motor, bawa kereta mahal kan, bukan sebab kita layak pakai ke, kita ada duit pakai, kemudian baru nak bersyukur. Cara jawab macam ni. Dunia ni sebenarnya dia kena lebih mahal untuk bawa agama. Sebab agama ni tak ternilai dengan harga dunia. Itu cara dia. Kalau kita ada permata, bekas tu, kalau boleh sama-sama tarak dengan permata yang nak bawa permata. Jadi tempat yang kita nak sediakan untuk agama kena maksimum, all out. Diri kita kalau hidup sebagai orang agama, jangan nampakkan agama tu lemah. Itu cara dia. Jadi itu hasrat dia di pusat pengajian tu nanti. Dan pada masanya siap, kita boleh adakan majlis perjumpaan. Dan adalah hall tengah tu, rumah induk tu akan jadi musola kita besar, boleh muatkan dalam 200 orang. Saya buat, kita ada chalet sekali, memang bangunan asrama ada belakang, chalet ada 20. Tanah tu akan dibangunkan all out lah, insya-Allah. Dan boleh kita lah untuk mana yang jemaah datang jauh-jauh tu boleh bermalam.
Semalam tak mahal 1,000 je. Ha? Okey dah kan? Air perigi tu. Nak mandi air perigi. Mana ada mandi air perigi ni? Air 1,000 tu minimum lah. Tak adalah gurau dah. FOC. Semua tu kita akan FOC. FOC tapi nilailah sendiri. Faham? Faham lah kan? FOC tapi nilailah sendiri. Tu cara kita bermuamalah. Saya konsep saya macam itu. Nilai sendiri. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan munajat umat kita ni itulah derajatnya, dan hajat tuan-tuan semua, jemaah semua, Allah angkat semua hajat, Allah selesaikan semua masalah, Allah lapangkan yang sempit, rezeki limpah ruah seperti hari hujan yang turun mengalir, kesihatan yang bertambah bagus, amalan bertambah baik, insya-Allah hubungan bertambah baik, dipadamkan di segala-segala perkara-perkara yang menyusahkan hati, mengelokkan silaturahim, insya-Allah kemudian punya hati yang kuat dan kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita mulakan dengan qiraatil suratul Fatihah, sab'ah qiraah, arba'ah rasyah riwayat, insyaAllah. Kaedah. Hello kan. Ada satu dah buka. Tolong. Ada satu. Tu satu lagi. Ada satu. Subhanallah, subhanallah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب susah umat Islam seluruh dunia ya Allah, kekuatan, keselamatan, kejayaan khususan fi Palestin wa Gaza, fi Yaman, fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Rabb ya Arhamar Rahim.
Nas'aluka ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan semua jemaah yang ada pada hari ini ya Allah, kabulkan segala hajat kami, permudahkan segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb ya 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 Rabbi ighfir li warhamni Allahumma lakal hamdu wa lakal muslim Allahumma ya Rahman ya Rahman ya Hayy وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم لا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur pada Allah. Selesai sudah majlis kita pada hari yang berbarakah ni. Masih jangan sekali kepada tuan kuasa pengurusan menganjurkan, menyediakan semua jemaah yang bantu menjayakan. Dah rupa macam kedui pun ada saya masuk ni. Saya ingat mana pengantin ni. Boleh pengantin bawa sampai. Ya. Alhamdulillah memeriahkan majlis kita. Dan besok insya-Allah tak laki macam biasa. Di pusat pengajian kita terletak Warisan Rock, pengajian Sifat 20 berjalan seperti biasa. Ibu hadir insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dan bertemu lagi pada siri yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja untuk perkongsian kita pada hari yang berbarakah ni. Mohon maaf kepada saya atas kekurangan. Saya kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada hari yang berbarakah ni. Oh ya, saya nak respon satu benda. Dia minta respon tentang, bukan minta tapi terpanggil nak respon juga, silat di Masjidin Nabawi. Ada tengok orang bersilat kan? Yang pertama kita lihat sebelum tutup, terlupa ni, kita bertintas. Kesesuaian untuk melakukan satu perkara yang bercanggahan bukan dengan uruf setempat pula. Tapi yang saya nampak pada komentar daripada netizen, jumhur netizen, jemaah netizen, ini satu sikap yang perlu kita belajar. Apa-apa perbezaan, jangan melulu untuk menentang. Jangan melulu lah. Kita mengaji, kita kena tengok. Kalau nak lihat dari sudut apa yang saya lalui, saya di Haramain ni takdirkan 2 kali kena. Di Mekah satu, di Masjidin Nabawi satu. Polis datang. Atau benda tu larangan ni. Kalau dah larangan ni, memang on the spot polis datang. Saya kena di Masjidin Nabawi. Itu di pekarangan. Ingat fadilat solat di dalam Masjid Nabawi. Yang ada building, blok. Luar tu pekarangan. Sebelum umrah yang sebelum Ramadan, last. Siapa ada malam tu? Siapa yang pergi saya ada? Ada ikut? Ada. Yang sebelum dan lepas tu. Grup yang kedua. Grup yang pertama, grup yang kedua. Yang tak boleh bakar bukhar, berasap dan pakai mic. Tu saya kena. Lepas habis kita buat alaqah macam ni, polis datang. Dekat foyer tu, mata-mata banyak. Mereka pakai cap je. Malam tu,
Kita buat pengajian menajak umat, letak bukhar tu, kita buat beli bukharnya cas tu, berasap, berasap muka. Lepas habis dia, datang polis dia. 5 orang, saya kena pergi, pasport kena ambil, kena masuk bilik lama. Mikrofon tak boleh, bukhar tu tak boleh. Tu baru larangan betul. Saya kena di karangan. Yang bukhar tu apa? Dia kata apa? Mamnuk. Dia kata firuqiyah. Dia tahu bahasa baca ni biqiratis sabah qiraah katanya. Mata-mata dia pakai cap, saya bagi tahu di foyer tu memang ada mata-mata dia. Ramai, bukan seorang. Jadi apa-apa kesalahan cepat depa trace. Dan depa pula ada CCTV yang bukan murah. CCTV dia memang ada, boleh kata boleh hidung, boleh nampak lah. Dia boleh zoom tu. Dia boleh tengok kita. Dan cepat dia. Bila koman dapat tahu, dia hantar mata-mata, kemudian polis pun datang. Saya. Tapi dia punya mata-mata tengok saya. Ada, dia kata Syekh kata, insyaAllah maafi muskilah lah katanya. Tinggal prosedur. Prosedur tak boleh bawa bukhar. Berasap. Kalau mereka tak apa. Isu dia apa? Khurafat. Mereka bukhar tak apa sebab mereka berasap nak wangi. Kita tak asap kat depan. Memang macam mantra kita baca tu. Macam gitu kan. Tapi memang tak boleh. Saya saja nak pergi nanti kan. Konon-konon kita nak wangi kan. Kokok dah terlintas. Mana dah tahu. Sekarang ada yang bateri kan. Bagi bawa berasap. Kena tangkap lagi. Dan bawa mikrofon. Tu saya pakai yang kecil. Portable kecil tu. Tak boleh. Tu larangan. Itu betul mamnuk betul. Dilarang. Memang saya kena panggil. Jadi berbalik dengan isu tadi tu. Selagi tak kena tangkap tu, tak dilarang lah tu. Polis ada belakang tu. Dia pun jaga. Kalau di Mekah lagi, lepas saya buat live itu hari, mata tu haji. Terus datang 2 orang baju biasa, dia buat baju biasa dengan bertudung bernikab ni, hitam, perempuan hitam. Dia minta iPad ni. Dia tengok apa. Saya tunjuklah hakikat kehidupan tu. Lepas dia cakap boleh, cakap tak apa. Okey. Jangan depa boleh trace. Sebab dia yang satu lagi dua isu lah. Dia kata mengajar apa. Dan waktu tu saya pakai gimbal. Gimbal tu dia ada stand naik. Dalam Masjid Nabawi tak boleh. Al-Haram pun sama. Masjid Al-Haram tak boleh bawa yang road tu. Tu tak boleh. Sebab tu tak ada dalam tu bawa bendera ke apa ke kan. Jemaah tak boleh. Itu tak dibenarkan. Itu keselamatan. Sama yang saya pula waktu tu pakai yang gimbal dah hilang dah mana gimbal tu. Dia bergerak tu, tekan sikit dia gerak automatik. Dah macam nak buat serangan lah kan. Macam gitu lah. Naik turun, polis pun datang. Saya dulu tempat kena. Tapi lepas pada tu, buat ceramah pun tak kena kacau. Alhamdulillah, Allah izinkan. Jadi nak berbalik pada isu tu. Pertama memanglah tak sesuai. Adat dia tak kena lah. Kalau kita nak buat tu. Tapi larangan tak pun. Tempat tu foyer lah. Luar. Kalau dari segi kesalahan dari pihak embassy Saudi, tak. Sebab mereka tak tangkap. Nak tahu salah tak salah, tunggu mereka tangkap. Kalau tangkap, salah tu. Senang lah. Jadi, nak ceritanya saya kena. Saya dah kena dulu. Kalau tangkap, panggil. Tengok orang Malaysia, dia boleh kira sikit lah. Memang tak boleh. Kena fine. Kena denda. Tapi okey lah. Alhamdulillah. Itu nak kaji. Dan kita apa-apa, ini pun satu kesimpulan lah sebenarnya. Kita jangan menghukum. Kita kena ikut hukum. Jangan menghukum. Orang yang ikut hukum tidak akan menghukum. Orang yang suka menghukum tidak ikut hukum. Macam tu kan. Tengok orang bersilat, menghukum terus. Padahal ikut hukum pertama, tak larang pun. Dari segi tempat tu pun tak kena tangkap pun. Tak ada. Sebab situ memang mata-mata banyak. Dan nak dijadi cerita, saya pun kena. Saya pernah kena. Dan bila saya pernah kena, saya lalu kan, bila tengok kawan tu bersilat melompat kat situ, apalah, dia dah lama gian tengah. Bila aku nak silat kat sana, bila nak lepas gian tak apa lah. Jangan ada bertumbuk dengan orang kat situ sudah. Jangan ada bertumbuk dengan orang sudah. Tak ada masalah. Cuma je lah banyaklah cerita tentang itu ini bagi waktu pendapat. Macam-macam lah pendapat keluar kan. Silat lagi kalau silat boleh mereka buat sarkas lah, mereka buat itulah. Kita pun nambah-nambah lah. Taklah kerja gila nak buat sarkas, nak bermain lompat-lompat kat situ pula. Takkan je. Mungkin terlepas satu dua macam itulah terlepas. Tapi kita dalam nak komen satu perkara, kita jangan melulu untuk menghukum.
Kita tengok hukum dulu. Bila tengok hukum, insya-Allah tak menghukum. Itu yang cara ni. Wallahu a'lam. Satu lagi betul. Lagi itu ada jemaah kita ingatkan saya ni. Masa saya lah depan Kaabah tu pun dahsyat juga tu. Ni, botol-botol air bubu. Ni kita ruqyah ni, munajat ni. Sebab tu pengajian kita ni, alhamdulillah saya syukur. Antara dua amalan sama ada jemaah sekalian balik pada umrah melekat amalan di sana, ataupun amalan di sini melekat dekat sana. Either one, salah satu. Kalau amalan sini kita beramal sampai bawa ke sana, insya-Allah kita dapat tanda baik. Jadi contoh ada seorang jemaah saya ni, kawan lah, sahabat-sahabat. Dia menguruskan kuliah. Dia pergi haji baru ni. Waktu duha tu free. Dia duduk menor apa. Sekali dia uruskan kuliah kat sana. Dia panggil ustaz lain. Jadi waktu duha tu dia manage NCT dia. Dia kat sini memang menguruskan kuliah, panggil ustaz. Jadi bila dia jadi jemaah haji sana, dia uruskan kuliah duha. Ramai lah. Dan ustaz yang datang tu pun dia panggil balik. Tamu haji pun tak buat. Saya pun cakap, itu tandanya, saya panggil Dewan Jaya, itu tandanya amalan yang kat Malaysia, kat tempat dia boleh sampai ke sana. Mudah-mudahan tandanya amalan tu Allah terima. Menangis dia. Sebab dia memang bagi hidup dia untuk menguruskan kuliah. Sama dengan kita ni. Mudah-mudahan. Sebab dia sangat bacaan dapat berguru. Baca, buka botol air ni, melambak botol ke depan tu. Kita tengok gambar tu, saya ada lagi. Tak ada pun polis yang datang ditangkap. Ya Allah, tak terfikir pun kalau dia tangkap satu berapa ramai lah. Sekumpulan jemaah haji umrah Malaysia. Buat perkara khurafat, nyanyi gitu. Tapi alhamdulillah. Tak ada. Betul, depan Kaabah. Duduk foyer perkarangan dan malam tu jadi tak ramai. Dan benda ni pula, jangan kita ingat kita boleh buat selalu. Sebab tu setiap momen yang ada di sana appreciate. Sebab kita takkan boleh dapat setiap masa dapat. Sebab tu bukan tempat kita. Sekali dapat jadikan kenangan yang berpanjangan. Masya Allah. Duduk ramai-ramai, pancung emas, duduk baca Fatihah. Bukannya kejap lama. Sempat lagi tausiah punya. Lepas tu saya ada tasbih hitam tu kan, saya pakai, saya buat sapu rasan kayu kemuning tu. Saya kalung lah tasbih tu. Dah lah kalung pun dengan kain ihram lagi duduk. Biji macam orang mana ni. Duk baca begitu kan. Dengan botak kepalanya kan. Waktu tu kita tengah umrah berapa tak pasti. Yang ini grup pertama kan. Ada sekali kan. Ada kan ajar mana? Ajar dia. Tak rasa waktu tu tak seriau je. Waktu tu ajar ada tak? Tak terfikir kan polis datang ke tak ada. Tak ada tegur kan. Bukan sebotol dua tau. 80 lebih. Bubuh depan macam itu. Diorang ada kat bawah. Baca Fatihah macam tu semua kan. Mudah-mudahan lah amalan kita diterima dan Allah panjangkan. Dan sebab tu pengajian dan munajat umat ni ada sampai sekarang ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Dan saya harap sangat ianya diterima oleh Allah. Dan kita semua menjadi skuad munajat umat yang mendoakan umat seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.